Assalamualaikum dan selamat pagi. Welcome back to channel. So, pagi ni Zul akan buat review market di Coin Market Cap dan juga sedikit technical analysis untuk tengok pandangan ke arah pergerakan market untuk hari ini dan juga technical analysis pergerakan semalam. Okay, let's go, kita pergi ke Coin Market Cap untuk review market secara keseluruhannya, apa yang dah berlaku di dalam market untuk tempoh satu hari semalam. So, untuk semalam pergerakan market, total market cap berada di 1.42, which is rasa ada sikit pengurangan sebab semalam masa review dalam 1.43. So ni dalam 1.42 ada sikit berlaku pengurangan. Kita tengok dalam 24 hours berlaku pengurangan sebanyak 4.52%. Dan untuk volume, mesti cakap untuk market cap sekiranya berlaku kejatuhan, kita kengat secara keseluruhannya harga coin semua akan jatuh lah, whatever, sama ada Bitcoin ataupun altcoin. Untuk volume juga volume sedikit berlaku peningkatan semalam malam. Untuk review sebelah malam tu tengok dalam 60 lebih. So now 71 bilion, sedikit berlaku peningkatan dalam volume. Kita tengok peningkatan banyak 12.98, which is almost 13% lah. Untuk tengok BTC dominan terus melakukan kejahatan daripada 44 daripada 45% dan terus 44%, which is ini macam cakap lah, sebab ini bukanlah disebabkan altcoin yang melakukan kenaikan, ini sebabkan total market lah. Total market jatuh, VC dominan berjatuh dan altcoin pun akan jatuh jugalah. Dan kita tengok berapa pengguna dominan, banyak 0.17%, which tak banyak pergerakan, tapi dalam pergerakan kecil lah, tapi still lagi pengurangan disebabkan total market berkurangan. Ego kita pergi ke harga, tengok harga coin semasa apa yang berlaku. Bitcoin berada di price 34k, penurunan sebanyak 4.36%, dan untuk weekly kembali dalam percentage rate 0.8%. Dan tengok Ethereum paling tinggi 2.3 untuk minggu ni, dan berlaku sikit jatuh lah 2.2, which is antara banyak yang coin untuk minggu ni, recovery yang paling baik adalah Ethereum. Tengok daripada 1.9 2000 ke 21, 22 dan 23. BTC melakukan sedikit kejatuhan, dan Ethereum pun melakukan sedikit kejatuhan daripada 2.3. Ada pengurangan banyak 5.54%. Sebab apa tu cakap banyak peningkatan? Kita tengok minggu dia masih lagi 6.80%. So, Ethereum sekarang ni melakukan peningkatan yang terbaik lah untuk minggu ni. Tengok untuk BNB stabil di kawasan 300, very good. Sebab apa sebenarnya kita tengok dalam 270, 260 pengurangannya, which untuk daily 2.14%, untuk weekly masih berlaku peningkatan. Which kita tengok mana yang weekly yang hijau tu still recovery lah. Sebab apa kita tengok itu Bitcoin berada di 36 dolar. Dan kita tengok banyak altcoin lain pun turut recovery lah. So now kita tengok Bitcoin jatuh sikit dalam 2k, dan kita tengok altcoin agak stabil lah, tak banyak melakukan kejahatan tu. Time ni lah kita tengok coin mana yang cantik untuk kita hold. Sebab apa kita tengok masa BTC jatuh, kita tengok altcoin mana yang jatuhnya sikit. Bila BTC recover, kita tengok macam mana altcoin yang mana lah yang recover dengan baik. Antaranya lah Ethereum lah. Ethereum, BNB still stabil dalam kawasan 3, very good. Tapi untuk weekly bagus 5%. Untuk Cardano 7%, which is almost paling tinggi untuk minggu ni. Semalam 1.5, dan stabil di 1.4. Macam mana tengok minggu lepas ni 1.3 aja, 1.2. Tengok macam mana BTC melakukan peningkatan, Cardano pun melakukan peningkatan. Dan bila BTC melakukan sedikit kejatuhan untuk semalam, dan Cardano jatuh sedikit, jadi kedudukan daripada 0.5. Sebab tu cakap kalau ni recovery yang cepat. Kemudian bila untuk BTC jatuh, dia akan jatuh dengan sikit lah, tak banyak. Which is orang kata balance lah dia punya kenaikan dan penurunan tu. Which is kenaikan lebih banyak daripada kejatuhan. So SRP 0.67 kembali memotong Dogecoin semalam nombor 7. Untuk SP bahasa nombor 6 tu, untuk 5.37 dan 3% untuk weekly. So untuk weekly masih meningkatan tu, tengok paling tinggi tu 0.7. Macam cakap SRP ni ada dalam box support tu antara 0.8 ke 0.5. So which is lower support lah 0.5, upper support di kawasan 0.8. Which is sekiranya SRP nak melakukan pergerakan cantik, SRP perlu berada di atas 0.8. Mungkin baru di atas 0.8 momentum untuk kenaikan lebih tinggi lah berbanding sekarang ni antara 0.8 dan 0.5. Which is kenaikan lembab lah, kenaikan yang slow. Untuk Dogecoin masih lagi
struggle 0.2324. Untuk weekly masih lagi struggle. Untuk recovery tengok 8.74%, which is juga Dogecoin ni kata sideways lah, bawah antara 0.3, which is sama dengan XRP. Dogecoin perlu berada di atas 0.3 untuk melakukan pergerakan yang cantik lah untuk ke atas. Dan tengok Polkadot masih lagi 15, Uniswap 20, Litecoin, Solana 33 masih lagi, tapi weekly sedikit je recovery. Dan untuk Matic dropping sikit lah semalam dalam 1.15 dalam 1.1, which is sikit slow lah untuk Matic pun berada di kawasan APEC pattern, which is pergerakan yang besar akan terjadilah soon or later. Okay guys, let's go, kita pergi ke chart apa yang berlaku. Yang pertama kali kita akan tengok dulu total market cap, apa yang berlaku di total market cap. Total market cap semalam dah berlaku sikit breakout, dah masuk balik kawasan ni. Kita tengok adakah pattern ini hanya buat retest sebelum melakukan kejatuhan. So jika kejatuhan ini berlaku, kita akan tengok ada crash untuk coin, which is saya kira Bitcoin ataupun altcoin semua akan crash lagi lah. Sebab apa? Ibu segala market di dalam crypto akan jatuh lah. So market ni akan jatuh, kita tengok secara keseluruhannya coin pun akan jatuh. Tapi kita tengok agak kayaknya price tu kembali balik ke dalam kawasan ni. Apa yang kita perlu buat? First kali kita kena adjust lah kita punya pattern ni kepada yang ini. So which is probably kita boleh adjust macam lah. So now kita monitor yang ni dulu. Adakah yang ini akan tikanya price ini teruskan melakukan ke dalam, kita akan adjust kita punya pattern ni, which kita belum melakukan breakout lah. So kita sekiranya masih belum melakukan breakout, kita expected price itu masih boleh berada di atas, menaik ke atas, which is expected probably akan naik atas. Sebab apa? Kita ada stok RSI pun melakukan ada sikit di kawasan oversold. So ialah petanda untuk naik atas. Tapi apa pun kita monitor dulu untuk market cap. Untuk yang ini kita akan draw yang lama dulu, kita akan follow yang lama dulu. Sebab apa? Kita nak tengok sama ada sebab kita draw yang ini. So kita tengok dulu sekiranya price ni masuk balik ke dalam ni, kita akan adjust balik lah. Mungkin review malam nanti kita akan monitor kembali. So now satu price target lah sampai ke 1 trillion. So sekiranya masuk balik dalam ni, kita masih lagi di dalam kawasan ini, potential kita masih ada potential untuk bull punya pattern untuk price tu sampai ke 1.6, which is lah 1.6 ataupun 1T, which is kenaikan bagus untuk crypto saja. Kemudian berlaku ke bawah kerana ada crash lah. Kita akan tengok untuk dunia crypto. Kita pergi ke Bitcoin. Alright, kita akan Bitcoin, apa yang berlaku di Bitcoin maknanya. Bitcoin semalam dah melakukan pergerakan. So macam cakap lah, kita ada di kawasan minor support dan resistance. Kawasan ni price bermain di kawasan ni, dan tengok price pun buat rejection di resistance, dah masuk balik ke kawasan ini. So now semalam 4 hours dah pun breakout dan retest. So expected dia sampai ke 32 tapi tak sampai. Tapi kenapa? Ini sebab kita ada minor support lah kat sini. So kenapa ada minor support tu? Kita tengok swing low to swing high, kita ada minor support ni, tapi tu tak monitor maksud ni. Sebab apa? Dia ada sikit pergerakan lah. Okay, tapi monitor dia akan ingat juga pattern ni. Sebab masih di kawasan support. Tu nak apa expected tu untuk price ialah senang je. Okay, sekarang price dah pun berlaku breakout. So expected tu price tu akan break ke bawah lah. So break ke bawah tu mana? First target dah tu nak ambil yang ni, yang kecil dulu. First target tu nak ambil yang ini, swing high ini ke swing low, swing high to swing low, swing high to swing low. Tu expected untuk price itu at least sampai balik ke kawasan 30 sikit, which dia lah kawasan dia punya buy lah. Mungkin dia akan masuk sikit je. Dia akan masuk dalam $50 kat sini, $50. Kemudian dia akan buy another di 28 lah, $50, which is expected untuk dia bermain trend line ni lah. Which is kita tengok sebab apa 30 ni very strong. So which is dia ambil expect, sebab apa dia takut sampai 30, kemudian dia baru kat atas lah. Dia akan ambil opportunity tu dalam $100 untuk buy sini. Kemudian di 20 di line putih ni dia akan, sekiranya ada lagi momentum untuk bawah, dia akan buy lagi untuk ni lah, untuk sedikit lagi 28. Kemudian dia akan buy di kawasan 26 dan 24, which is dia tak in, dia masuk sikit. Sebab apa? Kita tak pasti price tu jatuh sampai mana. Tapi mana yang sampai dulu di point entry tu, dia akan buy lah untuk dollar cost average untuk long term punya pegangan. So inilah for target. Dan sekiranya apa lagi yang akan boleh akan berlaku di BTC. So ini adalah first pattern zone. Dan kita tengok tu apa, mungkin ada sedikit pergerakan. Kita tengok stok RSI pun dah berada di oversold. So ini kalau oversold, melakukan price akan melakukan naikkan ke atas. Tapi dia tak expected dia akan melakukan kenaikan atas lagi. First kali sebab kita tengok di 1 hour di berada di overbought. So ada potential untuk melakukan kejatuhan
Mungkin kejatuhan tu tak tinggi, tapi apa Zul expected akan berlaku di 4 hours ialah probably 4 hours akan buat pergerakan yang macam ni lah, which is pergerakan kita expected mungkin akan berlaku pergerakan yang macam ni lah, W di bawah ni. So macam ni pergerakan W ni. So sekiranya berlaku apa berlaku di chart, kita akan tengok apa yang berlaku di chart ialah pergerakan atau RSI akan menjadi seperti W. So akan besarkan sikit. Alright, so expected untuk RSI akan melakukan seperti W. Alright, ini akan menyebabkan price itu melakukan kenaikan sikit dan melakukan kejatuhan. Probably tengok adakah break. Kalau break 32, itu petanda bawahnya kita confirmation lah untuk jatuh lagi bawah ni antara 30-28. So which is yang tadi first buy tu di 30, mungkin tu tak beli 30 sebab tu ada di kawasan 31. Tu akan tunggu di 28 lah, lebih lower. Sebab apa, di kawasan 31 tu tu dah beli. So which is tak patutlah tu beli ni. Tu akan tunggu di sini lah, lebih bawah sikit 28 untuk ternasib. Sekiranya ada 28, tu buy dulu. Ada net target tu lah 26 atau 24 lah. So now expected sekiranya berlaku W ni, kita expected apa yang price berlaku, melakukan sedikit penurunan. Mungkin banyak penurunan tu walaupun sikit, and then melakukan atas. Price itu mungkin akan sampai balik at least kawasan target ni, kemudian melakukan kejatuhan yang lebih besar lah. Which is tengoklah untuk kita perlu monitor juga pergerakan BTC dengan total market. Kita tengok pergerakan total market, sehingga total market masuk balik dalam kawasan pattern. Boleh kita akan tengok price tu masuk ke atas balik. Sekiranya berlaku ke atas ni, sama juga dengan total market ni, kita perlu adjust balik kita punya trend line lah. Which is sekiranya 4 hours terus melakukan peningkatan, tak buat W, teruskan melakukan peningkatan, and then price tu masuk balik di kawasan resistance, and then masih lagi kita break resistance, kita masih target lagi di kawasan 38, and then melakukan bounce, and mungkin akan berlaku breakout di atas. So kiranya price ni masuk balik di kawasan ini, so apa yang kita perlu buat, kita kena adjust lah. Kita perlu adjust dulu balik kita punya trend line yang ini. So kita perlu ambil point, and then kita ambil ni lah 1, 2, 3. Tu which is ini masih belum lagi breakout. So ini tak jadi wedge, dia dah jadi channel. Si channel still lagi price itu target untuk di bawah. So sekiranya price itu still melakukan kenaikan ke atas, kita expected akan berlaku rejection di kawasan trend line ni. So which is sekiranya berlaku rejection di trend line itu, kita akan ambil price target kita expected sampai balik. So pembeli akan sampai di sini. So sekiranya berlaku ke atas ni, ini petanda bullish untuk Bitcoin. Sebab apa? Kita ada satu lagi pattern bullish. Tu macam tu cakap, kita ada dua pattern sebenarnya untuk yang tu tengah monitor di Bitcoin. Pertama ialah pattern bearish ni, channel. Price tu kalau break sini, kita perlu akan sampai di at least sampai 28, masuk balik di kawasan bullish pattern, which ialah ascending wedge, which is descending wedge, which is expected to price untuk naik ke atas, kemudian melakukan breakout ke atas. So breakout ke atas ni adalah dia punya potential lebih pada 40 lah. Breakout dia almost ada 48. So very good untuk bullish, untuk buran. Sekali ni berlaku, kita akan melakukan buran lah. So adakah belakang berlaku tidak, itu pasti kita akan monitor ni. Masih awal untuk mengatakan dia berlaku, tapi kita akan monitor dulu pergerakan step by step. Sekarang apa yang kita perlu monitor adalah kita monitor dulu di kawasan channel ini. Okay, sebelum channel ni masih wedge, kita akan ambil yang lama dulu, yang semalam dulu. Kita akan monitor yang wedge dulu sebelum masuk channel. Kita tengok macam manakah pergerakan price untuk hari ini. Tu ingat, sekiranya price itu masuk balik ke kawasan ini dan sampai balik ke kawasan resistance ini, so kita akan adjust kita punya pattern. Kita expected dia akan cuba untuk break resistance, kemudian sampai ke atas ni, dan pattern kita akan adjust balik, dan kita belum lagi berlaku breakout lah. Sebab tu cakap semalam kita ada kena tunggu second confirmation. First confirmation dah break ini, dan second confirmation yang paling penting, kita perlu tunggu break kawasan support ini. Ke sampai barulah kita ada potential untuk 30 dan 28. So now price itu kembali, kita anggap ini sebagai retest dulu. Kita tengok apa yang berlaku di stock RSI. Maksudnya mungkin akan berlaku W. Sekiranya berlaku W, kita akan nampak sedikit pergerakan dan melakukan kejatuhan. So sekiranya stock terus melakukan kenaikan, kita akan nampak masuk balik dalam channel. Kita akan adjust channel, kita akan adjust pattern kita, which is kita masih dari dalam kotak pattern. So expected price itu akan sampai untuk 38k, which is jangan FOMO.
jangan berfo walaupun yang murah. Sekiranya anda adalah masih belum ada BTC, anda boleh buy kat sini. Sebab apa? Ini adalah kawasan support antara 34 dan 26k adalah very good position untuk buy whatever price dalam kawasan ni, sehingga anda first buyer. Tapi sekiranya anda ada pembeli, sekiranya ada beli di kawasan belakang-belakang ni 35, 36, anda hold saja, jangan mingat. Anda tunggu position, sekiranya akan drop ke 28 di bawah baru buy. Tapi sekiranya kita suruh melakukan ke 38, biarkan, tunggu dulu, jangan FOMO, biarkan price tu naik. Kita tunggu sekiranya ada retestment, barulah kita akan buy balik. Sebab apa? Kita ada di pattern bearish, so expected price itu 68% akan break ke bawah sebelum melakukan ke atas. Dan sekiranya price itu break ke atas ini dan balik ni, kita berada di rebound, which is untuk yang pattern yang lebih besar, yang itu pattern ni kita dah pun buat breakout, kemudian kita naik ke atas buat retest sebelum melakukan kenaikan lagi ke 48k. Itulah bullish. So bullish pattern lah. Now sekiranya untuk pattern ni, okay, kita tengok ada sedikit kecacatan kat sini. Okay, breakout dah masuk, so biasa tu nak adjust tu punya trend line. So kita akan pergi ke daily. Tu nak adjust tu trend line, ada boleh nampak adjust tak? Sekejap, yang ini 4 hours. 4 hours probably kita akan boleh adjust di 4 hours. Yang ini kita ambil yang lower sikit ini, dan probably kita akan adjust untuk touch ni dan touch ni. Tengok kita ambil, kita biarlah, kita hanya dulu pakai fake out lah. Sebab apa tak cantik? Sebab apa? Untuk daily sebenarnya, daily ada satu point je kat sini. Daily ada satu point saja kat sini. Ikutkan yang paling atas lah, yang ini suci kita abaikan lah. Tak perlu alter. Kita anggap itu sebagai inilah fake out lah, pakai fake out ini yang kecil ni sebagai fake out aja. Ada kontak recent kita abaikan. So now kita monitor untuk BTC apa yang berlaku untuk ini. Ada dua pergerakan yang untuk menceritakan sama ada price itu melakukan ke bawah ataupun ke atas. Macam tu terangkan. Tu lagi kita pergi ke chart lain juga. Tu chart chart Ethereum. Tu nak tengok kat Ethereum apa yang akan berlaku di Ethereum juga. So Ethereum macam cakap masih lagi, walaupun kita dah break kita punya bullish pattern. Alright. Kita dah break kita punya bullish pattern, iaitu ini adalah descending bonding wedge. So price target atas ke atas. So price target inilah sampai ke 3k. So now kita masih lagi monitor pattern kecil, iaitu apa? Rising wedge. So rising wedge adalah pattern untuk break ke bawah. So that expected untuk dia sampai balik ke 2000. So which is sama enggak macam BTC, melakukan kenaikan break pattern, melakukan ke atas, boleh sampai bawah ni kita akan melakukan breakout, dan breakout itu adalah sebagai retest untuk pattern besar ini. So which is walaupun boleh tak masalah, naik ke atas lagi, breakout, test balik trend line ini, dan barulah melakukan kenaikan ke atas ke 3k. Itu yang kita dah expectkan berlaku untuk Ethereum. So macam cakap dulu, ada kawasan di sini adalah sebenarnya kawasan support juga sebenarnya, antara 2.4 ke 2000. Kalau tu tarik Fibonacci, ini kawasan support sebenarnya. Kawasan support yang sebelum last, inilah kawasan last support, inilah secondary support, which is tu cakap tu antara 2.4 dan 2000 ada good position untuk buy juga. Tapi sebabkan kita breakout bawah ni sampai 7718 itulah last support lah. Nah, apa tu expectedkan, tunggu aja. Kalau dah ada buy position di atas tak masalah, jangan buy. Tapi sekiranya first buyer tak masalah, boleh beli kawasan ni, very good untuk long term. And then understand lah, sekiranya jatuh lagi bawah, boleh akan adalah 1.8 adalah antara good position untuk kita buy. So untuk first time mungkin anda boleh beli dulu sedikit je, jangan banyak, daripada 10% daripada modal anda simpan lagi modal. Sekiranya ada berlaku kejatuhan bawah, anda beli. So expected sekiranya berlaku, probably akan jatuh sampai kawasan 2000, trend line ni je almost dalam 2000. Mungkin kalau jatuh bawah lagi, probably dalam ni dah 108, dan akan berlakulah another buran untuk Ethereum. So itu je yang Ethereum. Apa yang tu tengokkan sekarang ni, price masih lagi dah melakukan mereka bullish, masih dalam pattern bearish untuk short term, boleh akan jatuh ke bawah lah sebelum melakukan peningkatan. Itu Ethereum. Tengok BNB sama juga macam di Ethereum, cuma pattern yang berbeza. Personally bullish yang sama, pattern yang sama, break ke atas target untuk 420, tapi kita ada satu pattern bullish.
So ni ascending triangle. So expected price itu adalah 58% untuk break ke atas ke 40, which is sekarang ni untuk BNB sebenarnya dah breakout, retest dan nak melakukan di atas. So which is kita ada dua pattern bullish. So untuk BNB sedikit cerah untuk melakukan kenaikan berbanding kawan-kawan lain lah. Dan kita tengok sekiranya BTC melakukan dropping, total market dropping, kita masih ada lagi peluang untuk jatuh ke bawah sebanyak 48%, at least sampai balik ke kawasan ini dalam 230, which ini siapa nak buy whatever dalam price ni 260 ke 170 adalah very good position nak buy sekiranya price masuk dalam ni. Tu boleh sekiranya anda masuk ni, anda boleh target lah almost pembelian dalam kawasan ini 230 ataupun 240, 50 macam itulah. Inilah very good position untuk buy di dalam kawasan support. Siapa yang nak simpan nak hold BNB lah kan, masa itu pun untuk masih lagi collect BNB. So whatever price ni mungkin tu akan grab juga lah sedikit. Hai, kita pergi ke Cardano sikit, apa yang berlaku di Cardano. Cardano masih lagi dalam pattern bearish. So expected pattern ini masih lagi bermain kawasan ni. Dan expected dah pun masuk di kawasan resistance. Expected price tu akan berlaku bounce ke bawah dulu sebelum berlaku ke atas. Sekiranya BTC berlaku dropping lah, tapi sekiranya BTC terus melakukan peningkatan, tengok akan break pattern ini, which is dia Cardano breaking pattern bearish. So very good untuk dia masuk balik ke kawasan APEC, kawasan Tela ini, dan harus melakukan kenaikan at least sampai ke $2. Dan kita tengoklah sekiranya break lagi resistance ni, baru kita akan nampak all time high dia di 2.4. So pattern besar ini price target ialah hampir di hampir 2.8 lah, $2.7, which is all time high baru sekiranya berlaku. So which itu kita tengoklah sekiranya BTC melakukan kenaikan sampai 48 tu, itu yang kita expected price akan mungkin tu. Which is kat chart which is sana ada dua pergerakan sama dengan BTC menunjukkan dua pergerakan, sama dengan bullish dan bearish. Sama dengan altcoin pun sekarang menunjukkan pergerakan dibagi dua hint ada ataupun bearish ataupun bullish. So masih lagi main tarik tali dan tadi coin ni, antara perlu tengoklah pergerakan Bitcoin dan total market untuk menentukan segala pergerakan di altcoin. So SRP masih lagi dalam kawasan tu punya support dan resistance antara 0.8 dan 0.5. So sekiranya price BTC melakukan drop tu expected SRP boleh sampai ke 0.5, tapi sekiranya BTC melakukan kenaikan tu expected akan sampai 0.8. So sekiranya SRP berada balik di atas 0.8 adalah potensi bagus untuk kita test balik kita punya resistance di kawasan 1.5 dan 1.6. So which is masih lagi tak bagus untuk SRP perlu berada di atas ni, kawasan hitam ni, 0.8 ke atas untuk orang kata psikologi dalam market. Untuk SRP lebih price tu push ke atas almost 1.5. And then untuk Dogecoin pun sama juga macam SRP, masih berada di kawasan last support. And then kita dah pun break pattern yang bullish tu, expected zone untuk price tu kalau jatuh lagi at least sampai ke 15 sen. So sekiranya jatuh 15 sen tak bagus lah untuk Dogecoin, sebab apa inilah last support untuk Dogecoin. So sekiranya jatuh lagi bawah ni, kita expected untuk Dogecoin recover amat lambat lah. Nah macam cakap, berada di bawah support ni, bet untuk market berada di atas ni, very good condition untuk Dogecoin untuk at least test balik dia punya support di resistance di kawasan 60 sen ataupun 50 sen. Dan untuk matic macam cakap, pergerakan tingkat sideways kecil aja, dan pergerakan itu berada di atas support. So whatever price kawasan ni adalah very good position untuk buy antara $1.1 ke 0.6 ialah very good position untuk buy untuk long term tu. Kita ada monitor trendline ni, trendline uptrend. So sekiranya price tu break ini, probably akan kita tengok price tu akan sampai balik di kawasan $2. So sekiranya anda nak buy long term ialah masa sesuai untuk matic, jangan buy all in. Sekiranya ada RM100 untuk buy untuk matic, anda beli RM50 dulu. Anda beli RM50 tu, tak apalah RM50 ke $50 tak masalah. Mungkin anda beli dulu sikit, and then tunggu lagi potential. Sekiranya ada berlaku rejection bawah, anda buy lagi another 50. Which whatever price dalam ni, anda good position untuk buy lah. So itu untuk matic. So guys, rasa itu haja untuk pagi ini. So review apa yang berlaku. So bersama kita monitor untuk Bitcoin dan market. So hari ni kita perlukan inilah keputusan untuk Bitcoin, sama ada dia nak masuk balik dalam channel daripada waste ni tukar pada channel. Dan kalau channel tu kita expect price tu akan datang lagi, tapi sekiranya waste price tu akan buat reaching bawah, kita expect kita tunggu 28.29. So which is itu aja guys untuk malam ni. So please like, please subscribe tu, tengok lebih banyak video-video dia tu. Dan follow tu punya Facebook juga. Di Facebook tu akan update akan update terkini siapa yang berlaku di chart tu.
Zul akan screenshot dan Zul akan share di Facebook Zul. Sekiranya apa yang berlaku di situ Zul akan tunjukkan lah. Dan contoh semalam di Facebook Zul ada update ni. Alright, berlaku breakout dan Zul tulislah apa yang berlaku 28 ni, apa yang berlaku dan dah pun berlaku. Dan ikut malam kat ruang komen ada, tu tak tulis ni, tapi kat ruang komen tu lah first confirmation dah, second confirmation kita perlu break 32. Now second confirmation kita tak dapat, so sedikit weak. Now hari ni Zul bercakap kita tengok macam mana pergerakan para exchange price tu masuk balik, ada sampai ke kawasan resistance, kita akan adjust kita punya pattern, which is kita belum melakukan breakout dan kita expected price tu naik ke atas dulu sebelum melakukan ke bawah. Tu guys, so je untuk malam ni. Untuk pagi ini, please like, please subscribe untuk tengok lebih banyak video pada Zul. Share kepada rakan-rakan anda lain. Zul di channel ni, Zul akan ajar anda macam mana nak buat charting, macam mana anda untuk survive anda sendiri. So untuk lepas ni anda tak perlu tengok analisis orang lain. Mungkin anda boleh belajar sini dan anda boleh berdikari lah. Okay, Assalamualaikum. Jumpa lagi malam nanti. Assalamualaikum. Bye bye. Everybody get your fucking hands up.